tengah media tu, especially dengan kerana politician. Kalau sekadar media nak melaporkan jenayah apa semua, saya welcome. Sambil melaporkan jenayah, dia mendidik orang. Media berani mengkritik polis, saya alu-alukan supaya saya sendiri dapat feedback di mana lemahnya organisasi saya kan. Saya mengalu-alukan dan saya tidak ada sedikit pun satu ketika di mana saya rasa macam terhimpit ke, rasa marah ke. Kalau kata benda tu tak betul, macam contoh baru-baru ni ada satu laporan yang membezakan gaji orang asli dengan apa ni, saya tahu benda tu salah kan. Saya minta dia perbetulkan. Tak ada, itu tak adalah perlu saya nak menjerit-jerit. Sebab saya daripada awal lagi saya dah katakan bahawa saya menganggap media ni sebagai satu medium yang baik lah. Baik, tidak ada media, there will be no check and balance. Saya amat menghargai media yang sebeginilah, ya. Tetapi kalau media yang jenis yang bermain politik yang masuk tu, saya kalau boleh saya jauhkan lah, ya. Saya tak mau apa-apa kaitan dengan politik. Mungkin digunakan oleh satu pihak, ya, untuk nak menghentam satu pihak lain, di mana polis saya sebagai IGP digunakan sebagai satu sumber rujukan untuk menyebelahi satu pihak lain. Oh, saya tak. Saya sebab saya katakan tadi, ya, peranan media ni amat suci lah pada saya, ya. Kalau mengikut you punya sumpah ikrar you lah, ada, ya, sumpah. You ada mainkan peranan yang baik, dan sumbangan yang paling besar yang saya nampak ialah mendidik masyarakat. Good journalism, ya, you actually educate people, dan sumbangan ini amat besar untuk kemajuan negara lah. Kita lihat yang macam mana contoh demokrasi yang terbesar sekali di dunia ni, di US, di antara Fox Television yang berlawan dengan CNN, Fox yang menyebelahi Parti Republican, CNN, MSNBC dengan lebih kepada Parti Demokrat. Kita nampak jadi tak cantik lah. Jadi rakyat keliru. Nombor satu cakap betul ni, ya. So sebaik-baiknya media tersebut is not partisan lah, ya, tidak non-partisan lah. Dia melaporkan fakta, ya. Ya, bila bercakap tentang politik ni, Tan Sri, pelantikan daripada hari pertama Tan Sri dilantik Ketua Polis Negara, Tan Sri sudah mula menerima bahang-bahang, ada kritikan, ada pujian, tidak kurang juga yang cynical dengan pelantikan Tan Sri, sebab Tan Sri ada sejarah meluahkan kekecewaan Tan Sri terhadap pucuk pimpinan PDRM at one time, dan dilihat, oh mungkin sebab itulah kot bersuara ni sebab nak jadi IGP ni. So untuk sekian kalinya, Tan Sri, kita bagi peluang Tan Sri untuk menceritakan apa sebenarnya. Adakah Abdul Hamid Adena new IGP kita? Sudah ada keputusan ke? Ya, saya fikir dia lah jadi IGP. So surat pelantikan sudah dihantar kepada dia? Saya fikir Agung dah sign lah. Tidak pernah, ya, terduga di dalam hati saya, terbayang dalam hati saya pada satu hari besok saya bakal dilantik sebagai Ketua Polis Negara. Dan bukan itu, not in my wildest dream, sewaktu saya bekerja lagi, ya, apabila pada tahun 2015 apabila saya tampil depan media, ya, saya hanya tinggal tak sampai 3 tahun untuk saya bersara. Dan pangkat yang paling tinggi selepas itu, sewaktu itu saya berpangkat pemangku, komisioner lah, ya. Paling tinggi ialah komisioner. Maknanya saya confirm tu, lepas tu 2018 saya bersara wajib, umur saya 60. So itulah bayangan. Tidak terlintas sedikit pun dalam hati saya satu hari saya nak akan jadi IGP. Saya akan mencari jalan bagaimana saya boleh jadi IGP. Tidak, saya tidak bermain politik pun di situ. Dan saya tidak berjumpa dengan orang kata saya mata biru kepada Tun Dr. Mahathir macam tu. Dan saya tidak berjumpa dengan Tun mengatakan, Tun, bagilah saya jadi IGP, Tun. Saya boleh betulkan semua ni. Tidak. Sebenarnya benda ni datang dari sana, ya, daripada kerajaan sendiri, bukan saya. Dan saya tidak melobi dengan mana-mana pihak pun, dengan politician mana pun, ya. Yang kawan-kawan saya pun ramai, ya. Kedua-dua belah pihak kawan-kawan saya ramai, ya. Saya tidak ada melobi pun. Dan apabila lantikan itu diumumkan, ya, saya tidak membuang masa lagi, ya. Saya hanya melapaskan kesyukuran dan of course saya bertekadlah, ya, untuk menjalankan kewajipan saya dengan sebaik-baiknya.
Dan saya tidak hiraukan tentang banyak kritikan tentang ini tidak konstitusional lah sebab saya telah bersara lah, ataupun saya dilantik sebab saya ni orang Pakatan Harapan lah. Saya tak ambil pusing pun pasal tu. Sebab saya dah memang ada, apabila dilantik saja terus segala wawasan yang ada dalam diri saya sewaktu saya muda dulu, ya, untuk nak memperkasakan lagi pasukan ini terus datang pada diri saya. So saya tidak hiraukan. Memang banyak pun, sampai keluarga, nama baik keluarga saya pun dijadikan bahan untuk lawak, ya. Saya tak ambil, saya tak marah pun, ya. Itu dah manusia, kan. Ada yang suka, ada yang tak suka, tetapi saya tak boleh, ya, hilang pedoman di situ akibat daripada rasa marah, kan. Saya hilang pedoman lah kerana orang mengkritik saya begini begitu, kan. Saya tak boleh tidur malam. Tidak, saya tak boleh tidur malam. Tan Sri orang special branch. Orang special branch ni kita tahu orang yang di balik belakang tabir, yang tidak pernah bercakap dengan media dan sebagainya. Tetapi suatu hari tiba-tiba Tan Sri keluar menunjukkan ketidakpuasan hati Tan Sri terhadap PDRM ketika itu dalam menangani isu YMDB dan sebagainya. Apa yang membuatkan Tan Sri nekat untuk bersuara? Saya rasa atmosfer ketika itu, suasana ketika itu, ya, amat panas lah. Amat panas, dan sewaktu itu juga kita mempunyai maklumat-maklumat tertentu lah, ya. Dan berdasarkan kepada maklumat-maklumat tersebut, saya dapati bahawa memang, ya, berlaku satu perbuatan yang boleh menjahanamkan negara ni lah, dilakukan oleh satu pihak ni tadi. Dan kita juga mendapat banyak feedback daripada luar, ya, yang mengesahkan bahawa memang wujud satu rangkaian individu ni tadi yang mencuri, ya, menipu, mencuri wang negara ni tadi. So saya rasa terpanggil ketika itu. Terpanggil, bukannya saya sebelum itu, bukannya saya asing bagi media ini. Sewaktu saya menjadi timbalan pengarah dulu pun, saya sering bersama dengan pengarah saya ketika itu membawa satu agenda baru di dalam tugasan Chong Has, ya. Cuba nak berkongsi tentang ancaman-ancaman yang keselamatan yang dihadapi oleh negara ini dengan pihak media, supaya pihak media dapat satu gambaran sekiranya kerajaan, ya, ketika itu mengambil tindakan sebegini, apakah sebabnya. Adakah ia disebab berdasarkan kepada politik semata-mata, ataupun ia berdasarkan kepada input-input yang diberikan oleh Chong Has ni tadi tentang ancamannya adalah sebenarnya terhadap negara, bukan kerana terhadap pemimpin-pemimpin politik. Jadi sebab itu saya daripada dulu pun saya tidak langsung saya engage media, ya, pihak special branch, berkongsi dengan pihak media tentang data-data statistik, pendatang tanpa izin, sindiket yang membawa ni penyeludupan masuk macam-macam lah, kontraban, yang mana semuanya adalah bidang tanggungjawab Chong Has. Apabila berlaku aktiviti yang boleh mensabotaj ekonomi misalnya, ya, so kita tak boleh duduk diam. Kita lancarkan operasi-operasi kita sendiri, ya, supaya pendapatan negara daripada hasil cukai ini dapat ditingkatkan. Banyak barang-barang kita yang diseludup keluar, ya. Memang kita akui bahawa pihak custom tak menang tangan, ataupun mereka sendiri pun tak cukup kekuatan untuk buat. Kenapa pula PDRM yang mempunyai aset di laut, di udara dan di darat ni tidak boleh membantu? Itulah pendirian saya ketika itu. Tidak ada niat yang tidak baik, tetapi cuma untuk nak menjaga kepentingan negara. Ada seorang ni tadi, ya, membuat dakwaan, membuat satu insinuation. Dia memberikan bayangan kepada saya bahawa lantikan saya ini adalah haram, menyalahi. Dan akibat itu, ya, akibat daripada lantikan itu yang haram, hasil daripada gaji yang saya terima ni pun jatuh haram. Until to the extent. Sampai ke situlah, ya. Saya pun kalau nak katakan saya pun manusia, ya. Saya pun terasa juga di hati saya, ya. Kenapa sampai begitu sekali, ya? Sedangkan apa yang nak saya buat ini adalah sesuatu yang baik. Kecuali saya mengambil kesempatan daripada lantikan saya ni untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang menguntungkan saya secara haram,
menguntungkan keluarga saya secara haram, ya, ataupun membenarkan pegawai di bawah saya mengumpulkan harta secara haram, lain keadaannya. Tetapi apa yang saya buat sejak hampir 2 tahun yang lepas ini adalah sesuatu yang saya rasa wajib dilakukan, iaitu nak memperkasakan, membersihkan PDRM ni, membuang budaya-budaya yang tak sihat ini, yang menjadi amalan, ya, supaya PDRM ni menjadi lebih, orang kata, versatile, dia dapat bergerak, ya, tanpa banyak sangat red tape-nya. Saya nak jadikan PDRM sebegitu, yang dikatakan bertaraf dunia, ya. Itu wawasan saya, supaya kita dihormati oleh orang ramai, bukan ditakuti. Kan dia tembak dia polis, kita selalu cakap dengan anak-anak kita, nakal kang, nakal kang, bagi tahu dengan polis kang. Macam itu pula peranan polis. Kita tidak mahu orang ramai takut, kita nak orang ramai hormat. Polis ni dijadikan bahan atau tempat, avenue untuk dia mengadu dan mendapat tindak balas, bantuan yang sepatutnya dia dapat. Kita tak mahu jadi PDRM ni sebagai organisasi di mana warganya menindas orang ramai, ya, mengambil duit orang secara paksa, menganiayai pendatang-pendatang, pekerja-pekerja asing ni. Perbuatan yang memang rampant sebelum ini dah berlaku, ya. So itu tanggungjawab saya. Sekiranya saya membiarkan benda ni berlaku dan saya mengambil kesempatan mengayakan diri saya, dan saya rasa apa yang saya makan setiap bulan tu haram. Jadi saya, yalah, terkedu juga saya apabila dia beritahu begitu. Tetapi saya beritahu baliklah, saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau nak mempersoalkan pelantikan saya, barulah ke atas. Jangan persoalkan pada diri saya lah, ya. Saya diberikan mandat untuk 2 tahun. 2 tahun itulah saya akan berusaha untuk nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya dengan sebaik-baiknya. After that, selepas itu, saya tak akan pandang ke belakang lagi dah, ya. Dan ramai generasi, saya menyediakan barisan kepimpinan yang memang jauh lebih baik dari saya, berkelulusan tinggi, berintegriti. Saya asah, ya, saya asah mereka ni. Di waktu yang sama, seperti yang saya katakan tadi, saya mengikis budaya-budaya yang tidak baik, amalan-amalan yang tidak sihat ini. Dan saya sendiri akan melaksanakannya. So itulah yang hendak saya buat, dan insya-Allah selepas ini nanti, ya, saya akan meninggalkan pasukan, dan generasi yang penerus ni tadi, mereka yang telah pun didedahkan dengan amalan-amalan baik ni tadi, ya, dapat memperkasakannya seterusnya. Dan insya-Allah dalam jangka masa yang tidak lama, saya rasa PDRM ni bolehlah berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah dengan agensi-agensi kepolisian negara-negara maju yang memang kita nampak jauh lebih tinggi dia punya integriti dan standard dia. Itu yang kita mahu. Tapi ada satu sekarang ni elemen yang kemanusiaan yang masyarakat cukup suka. Contoh apa yang berlaku di PJ baru ni apabila OCPD sendiri, yang itu benda-benda yang tidak dilihat dalam pasukan sebelum ini. Mungkin ada, mungkin tidak dilaporkan dan sebagainya. Bagaimana Tan Sri melihat benda-benda begitu? Saya banyak, ya, sebenarnya banyak kes-kes begini, ya, yang dilaksanakan oleh ketua-ketua polis di daerah, ketua-ketua polis balai, tindakan-tindakan yang begitu suci, ya, membantu orang ramai. Of course, ia tidak mendapat liputan ke apa. Memang berlaku, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh KPD, ya, OCPD Petaling Jaya ni tadi memang mendapat sokongan, ya, memberikan semangat kepada orang ramai, memberikan keyakinan kepada orang ramai. Polis ini bukan saja menangkap, menghukum orang, tetapi dia melaksanakan undang-undang tu, menguasakan dengan menggunakan akal fikiran dia, ya. Mengambil kebajikan orang ramai sebagai asas untuk dia bertindak, begitu. So memang itu saya amat alu-alukan lah, ya, alu-alu. That's why saya sentiasa menggalakkan komander-komander di bawah ni tadi, ya, supaya mereka lebih kerap berjumpa dengan media, ya, berkongsi dengan pihak media tentang kejayaan-kejayaan dia, berkongsi dengan pihak media masalah-masalah apa yang dihadapi di bawah. So media akan memberikan input-input tertentu kepada OCPD ni tadi, ataupun ketua polis balai, ataupun pada CPO, ataupun kepada komander-komander pasukan gerakan udara. Saya sendiri hendak supaya sebab saya yakin
bahawa it's always two ways, ya, dua hala. Polis, media akan saling berinteraksi sampai menyampaikan. Media boleh buat teguran, memula, tuan, kata, saya dapat komplain daripada orang ramai, daripada pembaca-pembaca mengenai aktiviti kelab hiburan di mana dadah begitu apa sekali, duduknya tidak jauh daripada balai, kenapa dibiar, misalnya lah itu saya. Dan saya hendakkan apa ni, dan media juga bertanggungjawab untuk melaporkan mana perbuatan-perbuatan korup yang dilakukan oleh pegawai-pegawai ataupun anggota di bawah ni tadi. So it's always a win-win, a two-way communication. Itu CPDPJ, CPO Johor juga bagus. Ya, saya mana dia nak dia pergi ke tengok report polis penyeliaan yang lebih. Saya cukup berhati-hati apabila nak memberikan statistik turun naik jenayah ni, ya. Sebab saya dapat aduan mengatakan bahawa ada beberapa laporan yang dibuat oleh orang ramai itu digendahkan klasifikasi dia, sehingga tidak perlu membuka kertas siasatan. Tetapi sebenarnya sepatut pun, memang patut pun, ya, kes-kes yang semikian ragut misalnya. Contohnya lah, ya, ragut, orang tu melaporkan dia diragut, sikunya luka, dia jatuh di atas jalan, diheret. Apabila dilihat dalam report polis, didapati tercicir. Itu contoh, saya bagi contohnya, ya. Jadi report tu tercicir, maknanya bukan crime index, bukan indeks jenayah index, bukan. Dia tercicir. Sebenarnya sepatutnya bukan. Saya perlukan ini. So saya dah bagi tahu, bagi arahan, peringatan kepada apa, jangan takut melaporkan. Turun naik jenayah di daerah masing-masing, jangan takut. Sekiranya dia naik mendadak, ada sesuatu yang tak kena, minta bantuan daripada CPO. Apa yang susah sangat? Betul. Dia mengadu kepada CPO, Datuk, saya menghadapi masalah di sini. Sekarang misalnya kata 15% daripada kekuatan saya sekarang kuarantin. Jenayah tiba-tiba mendadak naik. Hari ini saja ada 5 kes ragut. Satu rompak bank misal, saya bagi contoh, ya. Minta bantuan. Kenapa mesti sapu masuk di bawah kapet untuk nak mencerminkan bahawa daerah dia jenayah kurang. Sebab hakikatnya penduduk di situ tahu, ya, tahu bahawa daerah tersebut memang jenayah dia memang kerap berlaku. So ini yang saya tak mahu. Kenapa mesti kita takut? Dan saya bukan menjerit-jerit daripada sini. Saya hanya minta arahkan supaya cari penyebabnya dan jalan penyelesaiannya. Mesyuarat, ya, cari, bincang. Tak cukup pegawai kaki tangan, hantar bantuan ke sana. Kita tak mahu penipuan di sini, ya. Saya hendak supaya statistik jenayah turun naik jenayah ni tadi dilaporkan sebagaimana realitinya. Tan Sri, mungkin sekarang ni banyak tahun ni difahamkan pimpinan kanan PDRM akan berpencen. So, secara jujurnya lah, bukan media aja, tapi kalau tengok survey di media sosial pun, memang ramai ingin Tan Sri masih di kursi nombor 1 PDRM. Tak, betul Tan Sri, sebab orang tahu integriti di dalam PDRM ni meningkat selepas kehadiran Tan Sri. So, macam mana Tan Sri rasa macam sama ada pucuk pimpinan ni dah ada, dia orang boleh stand sendiri ke, ataupun memang yang bakal turun ni semua dah ada pengganti ke? Sebab ramai yang akan turun sebenarnya. Bukan bermaksud pada Tan Sri saja, macam pegawai-pegawai kanan yang lain. Masuk apa benda Tan Sri? Nombor satu sekali, selepas 2 tahun ini, saya nampaklah, kalau tak tinggi pun adalah nampak peningkatan dari segi integriti tu, ya. Saya tak boleh mendabik dada dan katakan, wah, di bawah kepimpinan saya ini. Tidak. Dan di waktu yang sama, saya mengambil langkahan untuk mengenal pasti mana-mana pegawai, ya, yang mempunyai kaliber dia, ya, untuk dinaikkan pangkat dan untuk mengisi jawatan-jawatan sensitif, jawatan-jawatan yang penting ni tadi. Alhamdulillah, saya yakin, ya, dengan adanya barisan pelapis sekarang ni, saya yakin pemergian saya dengan pengarah-pengarah yang lain ni nanti, ya, saya of course lah kontrak yang selebih ni yang ada ni sekarang ni pesara wajib. Kita sudah menyediakan barisan untuk nak mengambil alih, ya. Dan saya yakin kepimpinan yang ada, ya, barisan pelapis yang ada ni mampu melaksanakan tugasnya dengan lebih jaya lagi, insya-Allah, ya. Saya yakin. So tidak timbul mengatakan bahawa patah tumbuh hilang tak berganti, ya, berganti.